النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat limpah kurnia yang dikurniakan kepada kita sampai ke malam ini. Tuan-tuan, kalau dikira nikmat Allah taala kepada kita cukup banyak, dan kadang-kadang kita rasa apa yang kita lakukan tuan-tuan pada hari ini sampai ke saat ini belum lagi padan dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah taala kepada kita. Itu di antara kelemahan kita sebagai hamba. Itu sebab tuan-tuan, setiap kali lepas solat kita istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesilapan dan di atas segala kekurangan kita. Tidak dapat menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampunkan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita sampai ke ayat yang ke-22 surah Al-Mutaffifin. Kalau tak salah lah 22, betul tak ni? Ayat yang ke-22 surah Al-Mutaffifin. Yang ada buku ni muka surat 59. 59 tuan-tuan ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim عينا يشرب بها المقربون
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Inna nun bersabdu dalam Quran ni semua nun bersabdu kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Inna abrara lafi na'im. Na'im tu mad arid disukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Alal araiki. Araik itu mad wajib muttasil. Kita baca 4 harakat. Yanzurun. Run tu mad arid disukun sama macam na'im tu 2 4 6. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Fi wujuhihim na. Mim mati bertemu dengan nun izhar syafawi. Ataupun kita tengok kaedah penulisan resam Osmani ni, semua mim yang mati seandainya ada tanda mati di atasnya kita baca dengan izhar syafawi. Sebelum tu tuan-tuan saya tinggal tu ayat 23 tu yang zurun tu nun jumpa za tu itu ikhfa hakiki, kita baca dengung qadar 2 harakat. Yang zurun. Kita tengok balik ayat 24 nadratan na'im. Nadratan tu nun sabdu dengung qadar 2 harakat wajibul gunnah. Na'im samalah na'im yang ayat 22 tu. Man arid disukun. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqawna mir rahid. Dulu kita sebut setiap nun yang mati kalau tiada tanda mati di atasnya kita baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Macam kes ni. Sepatutnya dengung ni. Tapi oleh kerana di hadapan tu huruf ra, maka dia tertegah daripada dengung. Atau yang tahu, yang faham tajwid, dia tahulah di sini idgham bila gunnah, tak perlu dengung. Idgham tanpa dengung. Mir rahiqim makhtum. Rahiqim baris 2 di bawah pada qaf tu bertemu dengan mim. Hukum ni idgham ma'al gunnah. Idgham serta dengung. Rahiqim 2 harakat. Makhtum. Tum tu samalah na'im, samalah dengan yang zurun. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang. Ayat ni bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum.
Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan. Lebih kurang macam itulah bunyi. Itu pun tertinggal tu ayat 22 tu, tuan-tuan tak tahu pun. Abrar tu qalqalah. Innal abrar tu qalqalah surah. Baik tuan, itu dari sudut ilmu tajwid dia. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya. Berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ni, dan juga kita melihat kepada Al-Jami' li Ahkamil Quran tafsir Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu abrar. Orang-orang yang berbakti itu sememangnya berada dalam kenikmatan syurga. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas kerusi-kerusi malas. Kursi-kursi malas. Sambil memandang. Pandang apa? Wallahu a'lam. Kita tengok di sini. Yakni para abrar, orang-orang yang baik, berbakti ini, hidup di dalam syurga bersenang lenang. Duduk dan baring sambil bertelekkan di atas kerusi-kerusi malas. Dan tempat tidur yang berhiaskan kelambu-kelambu mewah. Sambil melihat segala kemuliaan dan kenikmatan syurga yang disediakan untuk mereka. Itu melihat tadi. Kata Ustaz Ahmad Sonhaji di sini, orang abrar, ini orang yang melakukan banyak kebaktian. Masa hidup dia akan diberikan kemewahan dalam syurga Allah. Duduk atas katil, di atas kerusi, malas. Sambil ada kelambu semua mewah-mewah. Kemudian diberi segala kemuliaan dan nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Ustaz Ahmad Sonhaji. Engkau kelak dapat mengenal dari wajah mereka terpancar nur yang putih lagi indah, menggambarkan kesenangan dan keseronokan yang mereka nikmati. Itu maksud tafsir ayat. Ta'rifu fi wujuhihim natratan na'im. Engkau dapat mengenal dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Sebab manusia ni, dia susah ke, dia senang ke, dia datang daripada dalam kan. Bukan luar. Hati, jiwa. Bila hati senang, dia bawa ke muka. Bawa ke perwatakan kita. Bila hati susah, muka pun berkorut. Kan? Bila hati senang, orang nampak. Happy nampak hari ni, orang tahu hati senang tu. Kalau berkorut itu asal tu. Kau tak siap. Untuk dah marah, tengah macam tu kan. Sebab dia datang di dalam. Nampak kan? Orang suka atau orang susah. Jadi dalam tafsir ni, orang-orang abrar ni berada dalam kenikmatan syurga. Imam Qurtubi sebut abrar di sini iaitu orang-orang ahlus sidqi wa ta'ah. Orang yang ahlus sidqi ni orang yang benar. Benar. Sidqi ni ahli-ahli sidik, orang yang benar. Dalam Quran sebut benar dia sudut perkataannya, benarlah perbuatannya, benarlah i'tiqadnya. Dia cakap betul ya. Tak ada fitnah orang, tak ada nyumpah orang, tak ada perkataan-perkataan yang terkeluar daripada sepatutnya. Dia buat benar belaka perbuatannya. Kan? I'tiqad dia, kefahaman dia, ikutannya benar dia sudah ikutannya. Itu orang yang disebut sebagai abrar dan ta'ah, serta dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya, taat kepada apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi abrar ni orang yang benar dan taat. Kata Imam Qurtubi, la fi na'im, dalam nikmat, iaitu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Kata Imam Qurtubi, innal abrara fil jannati yutana'amun. Mereka ni diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Diberikan nikmat yang melimpah ruah dalam syurga Allah. Macam-macam lah kalau kita nak cerita dalam syurga tu kan. Kita tengok dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kehidupan orang-orang dalam syurga. Tidak ada tekanan, tidak ada kerisauan. Yang ada adalah kesenangan, keindahan, rehat. Kerana masa atas muka bumi tu mereka dah banyak susah dah. Maka Allah Ta'ala balas dengan keseronokan di akhirat.
di mana di antara keseronokannya, kesenangan dia, Allah Ta'ala cerita sikit je, alal araiki yanzurun. Mereka duduk. Araik ni di sini sebut oleh Imam Qurtubi, iaitu araik ni sebenarnya katil. Katil pengantin. Katil duduk di katil. Yanzurun, duduk di atas katil berehat, atau disebut juga kursi malas sambil berehat, sambil melihat, memandang. Memandang apa? Kalau di sini Ustaz Ahmad Sunaji kata melihat segala kemuliaan dan kenikmatan syurga. Dalam tafsir ini Imam Qurtubi bawa ada 2-3 pandangan. Mereka duduk di atas kursi malas ataupun katil dalam keadaan melihat. Melihat apa? Kata Imam Qurtubi, iaitu melihat ila ma a'addallahu lahum minal karamat. Sambil dia lihat segala yang Tuhan sediakan daripada kemuliaan untuk mereka. Segala kemuliaan, kenikmatan yang Tuhan beri, mereka lihat semua tu. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunaji kat sini. Ada pandangan yang kedua. Ustaz Ahmad Sunaji ni mengambil pandangan daripada Ikrimah dan Ibnu Abbas serta Mujahid. Iaitu melihat kemuliaan dan kenikmatan syurga. Itu pandangan Ikrimah, Ibnu Abbas dan Mujahid. Kemudian Muqatil menyebutkan pandangan yang kedua, mereka tu melihat, iaitu kata Imam Muqatil, yanzuruna ila ahlin nar. Melihat perangai ahli neraka. Tengok tingkah laku ahli neraka. Dan Nabi juga dalam satu hadis, Nabi menyebutkan yanzuruna ila a'daihim finnar. Ini disebut oleh Al-Mahdawi. Al-Mahdawi menyebutkan bahawasanya Nabi pernah bersabda, mereka itu duduk macam mana? Duduk yanzuruna ila a'daihim finnar. Orang ahli syurga ni duduk sambil melihat tingkah laku perangai ahli-ahli neraka. Orang bagi dia kemuliaan, tengok perangai. Dulu kau kena pandang, kena walak-walakan, hari ni kau pandanglah orang tu. Kau dia buat dalam neraka tu. Duduk. Kata Imam Qurtubi. Dan ada juga pandangan yang ketiga menyebutkan mereka itu melihat, iaitu melihat daripada atas katil-katil mereka, kursi-kursi malas mereka, melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, lagi maha tinggi. Lihat pada Allah. Itu ada disebutkan tiga pandangan yang zurun untuk melihat apa? Melihat kemuliaan, melihat musuh-musuh mereka di kalangan ahli neraka, ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim natratan na'im. Engkau dapat mengenal dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Nampak di wajah mereka tu. Iaitu nampak elok, nampak segar, nampak bersinar-sinar. Kata Imam Qurtubi di sini. Nampak bersinar-sinar. Duduk sambil gembira. Macam mana nak bayang orang senang dan susah kan? Susah. Saya selalu tengok. Saya suka cerita Pramli. Tengok artis Sata bila dapat duit. Buat duit, gali-gali tu masuk tu. Dia pun ubah jalan. Tu orang senang tu. Kan? Lepas dia gali apa tu, dia letak duit omeh tu, betul dia pun. Kalau yang ni dah kaya, kena ubah cara jalan. Tengok muka tu jalan. Tu muka orang senang lah. Tapi dalam syurga lebih lagi daripada tu. Kan? Senang. Kemudian yusqauna mir rahiqim mahtum. Mereka diberi pula minuman rahik. Rahik ni apa tuan? Mereka diberi daripada minuman rahik ni pati arak yang ditutup rapat tempatnya. Arak tu ditutup rapat-rapat. Tak boleh nak buka. Diberi arak. Jadi di akhirat besok ahli syurga ni diberi minum arak. Jadi janganlah kita menterdarah arak tengah-tengah dunia ni. Besok ke akhirat dapat arak, apa susah. Janganlah besok minum arak kat dunia ni mabuk. Langgar orang mati. Di arak di akhirat dia tidak memabukkan. Dia tidak memabukkan. Mereka diberi pula minuman rahik, kata Ustaz Ahmad Sunaji, dari jenis arak yang diambil patinya, iaitu khamar yang ada di syurga. Airnya sangat jernih dan bersih,
tidak pernah tercemar oleh sebarang tangan. Arak itu berada dalam piala-piala yang semuanya, piala macam gelas lah, ditutup rapat-rapat dan dimeteraikan tutup tersebut sehingga tidak dapat dibuka kecuali oleh para abrar. Tak boleh minum. Orang ahli abrar yang minum. Sedangkan meterai atau tutup botol dan piala yang berisi arak itu dari jenis bau-bauan kasturi. Air putih juga ni, botolnya pun bau wangi. Atau juga dimaksudkan pada akhir kesudahan minuman yang dihidangkan itu akan semerbaklah menyebarkan bau haruman kasturi. Lepas habis minum arak tu, bau wangi. Arak tu ni minum, orang dokek, paning kepala, bau akhirat yang bila minum, dah habis minum akhir sekali tu, tersebarlah bau wangi. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji. Imam Mujahid menyebutkan, yusqawna mir rahiqim makhtum, ke Imam Mujahid. Imam Qutubi sebut, iaitu minuman arak yang tidak keruh langsung, jernih, sejenis jernih. Itu pandangan Akhfash dan Zujjaj. Dan juga dikatakan warna arak yang diberi minum tu, dia khamrus safiyah ni, dia jernih betul. Warna tu terlalu murni, jernih betul-betul jernih. Tak ada koruh sikit pun. Tak ada koruh sedikit pun. Sehingga Imam Muqatil sebut arak pilihan yang cukup putih jernih, yang tak ada koruh sikit pun, tak ada koruh, jernih betul. Diberi minum kepada ahli syurga. Yang sifat dia makhtum, ditutup. Tak boleh buka kecuali ahli abrar. Kecuali orang yang ahli abrar. Dan bila ahli syurga ni minum, bila mereka minum, selalu minuman-minuman teh muka bumi ni kita minum, akhirnya koruh. Minum teh, bawah tu pati kan, koruh. Kopi kau koruh itu. Tu yang paling pahit kalau kopi tu yang paling pahit Kalau Milo tu yang paling manis Kalau teh tu yang paling piau ujung-ujung tu kan. Di syurga dia tetap juga ni. Tapi dia akan mengeluarkan bau yang akhirnya wangi. Habis minum, sebar bau. Bau wangi. Kan? Itu minuman arak dalam syurga. Semua kau. Habis yang makan patai, masuk bilik air, buang air, wangi bau air. Itu lain ni, tu bukan wangi tu. Macam tu lebih kurang lah tu. Masa makan tu tak terasa bau dah. Tak ada apa, dah makan bercakap dengan orang, oh Allah, semua obat bau Kan, kalau patai, joring kuat sikit patai. Tapi korodeh lagi kuat. Sosak napis kita kalau korodeh. Dia paling lomak, tapi dia paling teruk sekali bau. Korodeh lah. Kita ni korodeh pun budak tak pernah lagi. Apa pun korodeh. Ada kat sini pokok korodeh tak ada kan? Tuan ada tak kodeh ni? Tak ada kan? Kau ada tak pernah kodeh ni? Kerdas apa? Kodeh. Kodeh apa? Kerdas lain macam nak bunyi. Bila habis minum tu, bau itu naik. Bau tu naik. Bau apa? Disebut di sini raihatu akhirih raihatul mis. Bau kasturi. Yang wangi itu adalah bau kasturi, kata Imam Qutubi. Perlu diingat, kasturi ni bukan limau kasturi dekat belakang rumah kita. Itu limau kasturi tak buat apa. Satu wangi-wangian dalam syurga. Cukup wangi. Itulah pengakhiran. Habis minum, dia naik wangi. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga. Minum dah sedap. Kan? Setiap kali kalau minum, dia tak ada. Kalau kita minum, tinggal sikit kan. Wangi ada sikit lebih tak habis Ini kalau air ni minum confirm habis. Dah habis naik bau wangi. Itu kelebihan arak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan memabukkan. Takkan terlanggar orang dah. Jalan pun elok lurus je. Minum arak. Minum dunia ni jangan dah bengkok jadi dah. Itu nak bodoh orang, nak mukul orang. Kan? Jadi tak payahlah minum arak dalam muka bumi ni. Carilah arak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan tadi oleh Imam Sun Haji, Ustaz Ahmad Sun Haji, sama dengan apa yang dicatat oleh Imam Qutubi di sini, bahawa ia tertutup
dan ditegah untuk memegangnya melainkan ahli abrar. Orang yang kita sebutkan tadi, innal abrar tadi, dia saja yang dapat buka, boleh minum minuman ini. Bukan semua orang boleh minum, tuan. Ahli abrar, orang yang taat, yang benar dalam kehidupan. Kemudian wa fi dzalika falyatanafasil khitamuhu misk, penutupnya adalah kasturi. Tutup kasturi, penamat minum pun kata Imam Qurtubi bau kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah penutupnya adalah kasturi, dan untuk mendapatkan kenikmatannya hendaklah orang-orang berlumba-lumba. Jadi berlumba-lumba lah orang. Ai falyarghabur raghibun. Orang sungguh-sungguh lah nak dapatkan air itu, air arak itu, untuk meminumnya kerana rasanya dan kelebihannya. Itu disebut di sini berebut-rebut maknanya orang cerita nak minum air. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran pati arak itu adalah dari tasnim. Arak tu bukan arak saja, dicampur dengan tasnim. Apa tasnim ni tuan-tuan? Yakni pati arak itu bercampur dengan tasnim. Tasnim ni kata Imam Ustaz Ahmad Sunahaji, mata air syurga yang bermutu tinggi. Arak tu campur dengan mata air daripada syurga yang bermutu tinggi, menjadi minuman penduduk syurga berdarjat mukarrabun. Orang abrar, orang banyak ketaatan ni, dia minum arak. Arak tu dicampur dengan minuman ahli muqarrabun. Muqarrabun ni orang yang paling hampir dengan Tuhan. Dia lagi, kan kita dah bincang tu. Syurga pun ada tingkatan-tingkatannya. Kan? Syurga ni nombor 8 dah tentulah lebih elok daripada syurga nombor 7. Lagi tinggi, lagi banyaklah kenikmatan. Berbeza-beza kan. Itu juga nikmat yang didapati oleh orang-orang yang taat kepada Allah berdasarkan darjat amalan kedudukan di sisi Allah. Jadi orang abrar ni dia akan minum arak yang bercampur dengan minuman muqarrabun, iaitu tasnim namanya. Lagi hebat. Dia minum air tu. Bermakna dalam syurga, minuman dari pati arak untuk para abrar, dan minuman ini pula dicampurkan dengan air tasnim yang bermutu tinggi dan dijadikan minuman oleh para muqarrabun, orang yang hampir dengan Allah. Kedua jenis minuman tersebut, rahiq dan tasnim, dicampurkan untuk menjadi minuman pula kepada seluruh ahli syurga. Campuran jadi minuman ahli syurga pula. Kan? Jadi apa air? Di sini disebutkan oleh Imam Qurtubi, mizajuhu min tasnim. Tasnim tu kata dia iaitu satu, saya tengok terjemah tuan. Satu minuman yang dituangkan, yang dituangkan kepada daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Di syurga ni, air tasnim ni datang daripada tempat yang tinggi, dituangkan kepada di syurga. Dan itulah semulia-mulia minuman. Asyrafu syarabi fil jannah. Semulia-mulia minuman dalam syurga Allah. Tasnim ni diberi kepada ahli abrar. Dan kata Imam Qurtubi lagi, asal tasnim ni di segi bahasa maksudnya irtifak. Tasnim ni maksud irtifak, maknanya tinggi, sesuatu yang tinggi sifat dia. Iaitu mata air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tasnim ni dia mengalir daripada atas bawa ke bawah. Tuangkan kepada dalam gelas ahli abrar, ahli syurga yang lain. Sehingga diriwayatkan daripada Abdullah, kata Abdullah, tasnim ini adalah datang daripada mata air dalam syurga yang diminum oleh para muqarrabun. Ini disebut oleh Ustaz Ahmad Sunahaji dalam diminum oleh ahli muqarrabun. Dicampurkan dengan arak rahiq tadi, maka dia jadi tambah baik. Bertambah baik. Itu adalah minuman ahli syurga. Dan ada juga yang menyebutkan, ini wakil, bila sebut wakilah dan dikatakan ini ada pandangan tapi tak kuat. Kata dia tasnim ni mata air yang mengalir di udara.
Mana air matahari mengalir ke udara. Dengan kudrat Allah. Kemudian dituangkan, dilemparkan ke dalam gelas-gelas ahli syurga menurut qadar dia. Bila sampai qadar fa izam talaat, bila dia sampai penuh amsakal ma. Airnya akan berhenti mengalir. Dan fala taqa minhu akil. Tidak jatuh setitik pun air itu ke bumi. Sampai penuh dia berhenti. Pandai berhenti. Dan orang ahli syurga kata Imam Qurtubi wala yahtajuna ilal istiqa. Mereka tak berhajat pun untuk minta tak ada minum tu. Tak payah minta dah. Kita bayangi dia datang. Itulah yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahmatullah alaih. Sehingga Ibnu Zaid mengatakan, setelah sampai perkhabaran kepada kami bahawasanya tasnim itu adalah mata air yang mengalir di bawah arasy, kata dia. Begitulah disebutkan dalam kitab Murasilul Hasan. Wallahu a'lam. Ini disebut oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Minuman pun ini bukan minuman yang mengalir. Ini pun dah 2-3, saya ada jumpa 2-3 kitab. Minuman tu duduk tidur dia kena ikut orang. Ikut tidur macam mana dia mengalir masuk. Tinggal nak minum dia masuk, mengalir masuk dalam mulut tu sekali. Kau duduk ngeng pun dia suruh masuk. Dia mengalir. Sehingga saya kalau tuan perasan kalau makan pula. Yang mengaji kitab Jauharatul Mauhub kan, oleh Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani tu. Kitab tu masyhur, kita selalu ngaji kitab tu di pondok. Ahli syurga ni bila makan, mereka pun makanlah dalam pinggan-pinggan yang daripada emas. Berkilat-kilat. Lepas makan dia pun pergi ke sungai. Anak air mengalir sekeliling. Macam kita pergi makan ya, anak kita pergi makan pergi ke sinki nak basuh pinggan kan. Macam itulah ahli syurga, dia nak makan dia dah basuh. Orang baik pergi nak basuh. Sehingga kedengaran suara, buat apa tu? Macam tu lebih kurang. Bahasa Arab agak Ini kitab sebutlah. Buat apa tu? Jangan biar tu, tak biar tu. Ini bukan masa nak basuh pinggan ni. Makan tinggal. Kenikmatan ahli syurga. Itulah nikmatnya. Sehingga duduk pun datang pohon buah kan. Macam di Senama malam lepas kita baca. Kan? Bila ingat nak makan ni, pohon daripada syurga tu akan turun dahan dia. Dia pergi kat mulut. Kita ngap je. Tak payah nak ambil tu. Susah dah kan. Dia turun, ngap. Begitu juga disebut masa surah apa itu? Surah Al-Adiyat. Kita baca di surau Senama Tongah kan. Katil ni pun Ar-Ra'iq ni disebut katil tu tinggi 100 tahun perjalanan. Kok kita jalan 100 tahun tak sampai nak mati dah awal. 100 tahun macam mana tinggi katil tu? Macam mana nak naik tu, macam mana nak langkah tu. Bila orang nak naik dia turun. Tak payah press button, okey. Without button, tak ada button tak ada tekan. Bila orang macam nak tidur dia turun. Dan Imam Qurtubi menyebutkan dalam surah Al-Adiyat. Tu dia naik. Di atas setinggi-tinggi tempat, maka orang ahli syurga ni akan melihat kawasan jajahan apa bagi? Tanah dia kan. Walaupun tanah tu jauh mata memandang, tapi dia seolah-olah melihat tanah hujung sekali tu ke depan mata. Kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga. Kita di dunia payah nak cari tanah tuan. Baru 80 kali 100. Dah 200 ribu lebih. Ayah nak beli situ tak payah beli dah. Kan? Jadi modalnya satu je. Buatlah ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Ke sana tuan-tuan. Ke sana kita insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Itu disebut oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi tasnim tu sampai kepada kami, kata Ibnu Zaid, mata air yang mengalir di bawah arasy. Ainan yashrabu bihal muqarrabun, ini kita bincangkan minuman yang diminum oleh ahli muqarrabun, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Habis ayat itu tuan tentang cerita abror. Kemudian Allah Ta'ala cerita orang berdosa pula. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang bersalah yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengerdip-ngerdipkan matanya. Allah Ta'ala sebut innal ladzina ajramu.
Bukan innal ladzina kafaru. Kafir. Ajramu ni kemungkinan juga orang beriman yang berdosa. Ada yang perangai macam ni. Dia tak apa nak syukur kan. Bila sebut hal agama dia menyampah dengan. Padahal dia orang Islam tu. Tapi bukan kat sini. Ini di Afrika atau di Sweden di mana-mana tempat yang lain lah. Bila sebut agama kan dia mula menaik telinga orang. Menaik tu. Dan menyampah apa tu? Sedikit cerita selawat. Sedikit semayang. Sedikit zikir. Tak ada cerita lain ke tadi. Dia tak apa nak syukur lah. Itu ciri-ciri orang berdosa tu. Jadi Allah Ta'ala sebut orang berdosa ni yang bersalah adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Golak orang beriman. Hari ni dah terbalik dunia ni. Orang tak pakai tudung, menggolak orang pakai tudung. Tengok digolak ramai. Dia tak pakai tudung ramai-ramai ni. Yang pakai tudung tu orang digolak. Tak tahulah siapa patut ngolak siapa tu kan hari ni. Bila kejahatan tu dah ramai yang buat tuan, akhir dia rasa betul. Walaupun kebenaran, tapi tak ada orang buat, rasa macam bersalah je. Budak pakai tudung, pergi kat pokan, dia seorang yang pakai tudung kat pokan tu. Lain semua tak bertudung. Dia akan rasa ganjil ya, apalah rasa lain macam ni, apalah rasa dia rasa bersalah ya. Padahal dia betul kan. Maknanya keburukan tu kalau dah ramai yang buat nyokong ni, dia nampak macam betul. Padahal tak betul. Padahal tak betul tuan. Apabila orang beriman lalu di hadapan mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Mengedip-ngedip dengan maksud istihza. Mempersendakan. Mentertawakan. Mengejek dengan cara onyek-onyek mata. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni perangai orang yang berdosa ni. Mentertawakan orang-orang yang beriman. Kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang berdosa, yakni orang antaranya orang yang engkar hidupnya masa di dunia Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah Taala sifatkan keadaan orang-orang yang beriman yang telah diperolok-olokkan oleh mereka. Yang dimaksudkan di sini kata Imam Qurtubi, wal muradu ru'asa'u Quraisy min ahli syirik. Jadi ini sebab turun ayat ni nak menceritakan, kata Imam Qurtubi, pemimpin-pemimpin Quraisy yang satu ketika dulu yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Sebab turun ayat ni, orang-orang Quraisy, ketua-ketua Quraisy yang mentertawakan Rasulullah serta para sahabat. Tapi pengejaran ayat ni sampai ke hari ni. Masuklah siapa-siapa yang mentertawakan orang beriman tanpa sebab dengan sebab keimanannya, itu di antara ciri-ciri orang-orang yang sebenar. Sama ciri dengan perangai pemimpin-pemimpin Quraisy dulu. Mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi kata Imam Qurtubi, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksudkan di sini dulu, zaman dululah yang mentertawakan orang beriman ni, iaitu Al-Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'id, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Yaghus, Al-As ibnu Hisham, Abu Jahal, Nadar bin Haris. Ni 5-6 orang ni. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala sebut ajramu ni. Mereka minal ladina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang beriman. Iaitu siapa orang beriman ni? Min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mislu Ammar wa Khabbab wa Suhaib wa Bilal. Mereka golakkan sahabat-sahabat Nabi seperti Ammar bin Yasir, Khabbab, Suhaib, Bilal. Mereka golakkan. Mereka golak, tertawakan. Dengan tujuan mempersendakan tuan-tuan. Tujuan mempersendakan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dia dah golak-golak orang beriman ni, bila dia masuk sama-sama grup dia bercerita sama-sama dia lah. Tadi kita pelekehan kawannya. Gembira dia dapat mempertawakan orang-orang yang beriman. Ni perangai orang-orang Quraisy dulu. Perangai orang Quraisy dulu mempersendakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan bila dia kembali kepada ahli keluarganya atau kawan-kawannya, yang qalabu fakihin. Dia cerita sama, dia rasa takjub, rasa hebat
Tadi dapat mengono orang beriman, dapat mentertawakan orang beriman, dapat mencerca orang beriman, memperlekehkan orang beriman, suka deh. Itu perangai orang yang berdosa ni. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin itu, mereka katakan sesungguhnya mereka itu sememangnya orang-orang yang sesat. Kita cuba habis tuan-tuan. Bila nampak orang beriman, dikata orang beriman ni sesat. Tak betul jalan ni. Dialah yang betul kan. Dongah tak azan tuan-tuan? Kalau dongah kita kena jawab lah. Kalau tak dongah kita tahu kan. Oh saya pokak. Tak apa dongah. Dongah tapi tak jelas kan. Apa bukti Kita tahu orang azan tapi tak dongah. Nak jawab kita tak dongah. Kalau kita tak dongah bukti kita tahu tuan. Kalau kita dengar dengan jelas kita jawab. Imam Zaki nyawa rumah kita tengok aku dongah. Saya tak dongah nak dongah. Kita berhentilah kejap insya-Allah. Kami tuan azan. Kita tak apa nak gang bukti kita tahu lah. Puan betul tuan dengar lagi. Kan surau lain pula. Sampai surau lain pula. Sudah tak berhenti kan. Habis kita tahu lah. Saya nak habis ayat ni tuan-tuan. Sebab 3 saya cuba ringkaskan lah. Jadi orang-orang yang berdosa ni. Dia mentertawakan orang-orang beriman. Dan mereka mengatakan orang beriman itu sesat. Kan. Mereka mengatakan orang beriman itu sesat. Kemudian. Dan tidak dikirimkan pun orang-orang yang berdosa itu sebagai para penjaga mengamati orang-orang mukmin. Allah Ta'ala sebut. Padahal orang-orang kafir ni, orang-orang yang berdosa ni, kau tu taklah aku utuskan kata Allah untuk melihat, mengadili orang-orang yang beriman. Siapa kau? Maksud ayat ni siapa kau? Kau bukan hidupkan nak suruh jaga orang beriman, suruh tengok orang beriman, suruh mengadili orang beriman. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-33. Ustaz Ahmad Sanji sebut dalam muka surat 62 ni, dan tidak dikirimkan pun orang-orang kafir yang berdosa itu sebagai para penjaga untuk mengaman-amati orang mukmin. Seolah-olah maksudnya aku Allah tidak mengutus orang-orang kafir sebagai penjaga yang kutugaskan untuk mengaman-amati pekerjaan hamba-hambaku yang beriman, sehingga si kafir mendapat apa yang menjadi kepentingannya. Bukan kau dan tugas anda untuk jaga orang beriman ni, macam tu dah korang basuh kasar kan. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Maka pada hari ini kita habiskan di tinggal ayat 3 ayat tuan. Orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Pada hari akhirat besok orang beriman akan mentertawakan orang-orang yang kafir.
seperti mana mereka mentertawakan orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia. Dan kata Ka'ab di sini ada disebutkan daripada daripada Qatadah, berkata, katanya telah diterangkan, dijelaskan kepada kami oleh Ka'ab, dijelaskan kepada kami bahawasanya Ka'ab berkata, sesungguhnya di antara syurga dan ini cerita Ka'ab cerita, sesungguhnya antara syurga dengan neraka ni ada lubang kecil. Apabila orang beriman dia nak tengok orang-orang kafir ni, dia akan meninjau kat lubang tu. Kan? Dia meninjau kat lubang tu, dia akan tengok orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Mereka manjek tengok lubang tu, mereka tengok orang-orang kafir ni berada dalam sawa'il jahim, di tengah neraka jahim. Di mana kata Ka'ab lagi, fara'a jamal qaum taghli. Mereka melihat otak ahli neraka ni di kalangan orang yang berdosa, orang kafir ni mendidih, mengelogak otak. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat orang beriman akan duduk sambil mentertawakan orang kafir. Mereka duduk bersandar di atas kursi-kursi malas sambil memandang, melihat orang kafir. Sehingga diceritakan di sini oleh Ibnul Mubarak, bukan Ibn Mubarak, Imam Qurtubi sebut di sini bahawasanya orang beriman duduk sambil melihat perangai ahli neraka. Ketika mereka duduk tu, mereka tengok Allah Ta'ala mempersendakan orang ahli neraka ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, kan. Allah Ta'ala mempersendakan orang-orang yang jadi ahli neraka ni, maksud orang kafir, orang berdosa ni. Orang beriman pandang, kan. Ketika itu Allah Ta'ala membukakan pintu syurga seluas-luasnya. Fafataha lahum abwaban nar. Allah Ta'ala buka pintu neraka. Fa idza ra'auha qad futihat aqbalu ilaiha yuridunal khuruj. Imam Qurtubi sebut, bila ahli neraka tengok pintu tu buka, dia pun berkejarlah beramai-ramai nak keluar daripada neraka ni. Azab duduk dalam neraka ni. Dan orang beriman mandang yang perangai orang ahli neraka ni. Bila sampai ke pintu tu, ghulliqat, pintu tu ditutup. Akhirnya mereka pun kecewa. Kecewa beramai-ramai kat situ, kat depan pintu tu. Maka perbuatan tu, wal mu'minuna yanzuruna ilaihim alal ara'ik fa idzan tahu ila abwabiha ghulliqat. Bila mereka ahli neraka sampai ke pintu tu, ditutup. Wayat hakul minhum al mu'minun hina ghulliqat duna. Dan ketika pintu ditutup, orang ahli neraka tak boleh, yang orang itu tak boleh keluar. Maka ketika itu orang-orang beriman di kalangan ahli syurga itu mempertawakan pula orang-orang yang dahulunya mentertawakan mereka semasa di dunia. Tuhan tu adil, dibalik ke akhirat besok. Kemudian hujung ayat ni, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Adakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan? Jawabnya tentu sekali ya. Di akhirat besok, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Orang yang melakukan kebaikan, dia akan dibalas sesuai dengan kebaikannya. Bahkan Allah dengan kemuliaannya, kepemurahannya, kadang-kadang melipat gandakan kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Wallahu alam, tuan-tuan. Sekadar tu kita kira habislah surah Al-Mutaffifin ini. InsyaAllah panjang umur, tuan-tuan. 2 minggu akan datang kita tengok pula surah berikutnya, iaitu surah Al-Insyiqaq. Itu surah Insyiqaq ni terbelah. Apa yang terbelah ni? Langit terbelah. Allah Ta'ala ceritakan perihal langit yang terbelah kerana menurut arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.